Malaysia Prihatin telah dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang telah diumumkan oleh Datuk Saifuddin Abdullah, iaitu Menteri Multimedia dan Komunikasi, yang membawa maksud kesepaduan rakyat Malaysia dalam memerangi wabak COVID-19 serta kepedulian kerajaan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Logo Malaysia Prihatin adalah berbentuk hati yang dengan jalur gemilang yang melambangkan keprihatinan kerajaan. Logo dan tema Malaysia Prihatin. Warna biru tua lambang kesatuan hati rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Bulan sabit pula lambang kepada Islam, agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain juga bebas diamalkan. Bintang pecah 14 lambang perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. 7 jalur merah dan putih lambang terjalinnya keberanian dan ketersediaan rakyat Malaysia dalam menghadapi segala rintangan. 5 titik merah simbolik kepada 5 kelopak bunga raya yang menggambarkan 5 prinsip rukun negara. Stigma bunga raya pula membawa negara menuju ke mercu kejayaan, dan logo berbentuk hati lambang keprihatinan kerajaan terhadap masyarakat. Langkah pertama ialah rakyat Malaysia perlu berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara adalah kunci kepada perpaduan dan keharmonian antara kaum. Negara akan terus makmur, membangun dan berdaya saing pada masa hadapan. Rakyat Malaysia tidak terlibat dalam penyebaran berita palsu. Rakyat Malaysia sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Langkah yang saya akan membentangkan pada hari ini adalah 3.2. Memperkenalkan pengajaran konsep Malaysia Prihatin dan prinsip rukun negara sebagai mata pelajaran wajib mengikut peringkat persekolahan sewajarnya. Hanya antara pengajaran awal ini haruslah disemai dalam minda semua rakyat Malaysia sejak dari kecil lagi. Oleh itu, hasulan kerajaan terhadap konsep ini adalah untuk melahirkan masyarakat penyayang dan sentiasa bersedia untuk membantu Malaysia dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Dan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengetahui bahawa konsep ini adalah salah satu program yang dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan Malaysia berasaskan kepada Dasar Perpaduan Negara. Dan salah satu lagi contoh kepada konsep ini adalah pelan pendidikan awal kanak-kanak tabika. Dan pelan ini adalah untuk membentuk murid yang berilmu dan mempunyai semangat cinta akan negara agar dipupuk sebagai modal insan berjaya pada masa depan. Sekian daripada saya, kita move kepada next slide seterusnya. Kisah seterusnya mengukuhkan asas perpaduan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum bersatu padu dalam usaha mengurangkan penularan wabak COVID-19. Kerajaan sentiasa mewujudkan persekitaran kehidupan yang selamat kepada rakyat dan kesannya keamanan dan keharmonian dapat berkekalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Kumpulan 10. Langkah memasyarakatkan konsep Malaysia Prihatin. Ia dapat dilakukan melalui penganjuran program Malaysia Prihatin. Ia sebagai contoh penulisan buku. Ahli akademik, penulis terkenal dan sesiapa yang berminat boleh turut serta dalam program ini. Ianya perlulah menulis berdasarkan tema Malaysia Prihatin. Selain itu, hasil karya perlu dilambatkan. Ia boleh dijadikan bahan rujukan kepada masyarakat umum. Pasaraya, institusi pengajian tinggi dan pusat perhatian belia perlu membanyakkan lagi hasil karya ini. Ia dapat menyemarakkan konsep Malaysia Prihatin ini. Melalui program ini, masyarakat akan memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai konsep Malaysia Prihatin ini. Seterusnya, kesan pengenalan konsep Malaysia Prihatin. Ia dapat mengukuhkan asas perpaduan dan keharmonian serta kesejahteraan rakyat. Ia dapat dilakukan dengan wujudnya kesatuan hati. Kesatuan hati ini wujud dalam berbilang kaum. Ia merupakan perkara yang sukar untuk dijaga. Terdapat banyak cabaran seperti pendapat dan pandangan yang berbeza. Selain itu, kesejahteraan rakyat akan lebih terjamin. Ini kerana wujud kerajaan yang sentiasa prihatin. Dan bentuk keprihatinan itu adalah seperti mewujudkan persekitaran selamat, meningkatkan keselamatan rakyat dan menggiatkan sukan untuk rakyat. Dengan itu, kesejahteraan dan keamanan akan terjamin. Segala agenda dalam merealisasikan perpaduan rakyat akan terlaksana dengan jaya. Kesan pelaksanaan konsep Malaysia Prihatin. Antara kesannya ialah melembangkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Aktiviti ini merupakan aktiviti menyebabkan semangat cinta akan negara kepada orang ramai. Hal ini telah menyebabkan kewujudan institusi pendidikan berlaku dalam negara kita. Kewujudan institusi merujuk kepada tempat penyemayan semangat patriotisme di sekolah-sekolah dengan dipimpin oleh tenaga pengajar. Bukan itu sahaja, penyambutan Hari Kebangsaan dan Penubuhan Malaysia akan dijalankan setiap tahun di negara kita. Hal ini akan menyadarkan rakyat tentang kepentingan sikap patriotisme. Akhirnya, kita akan tengok tentang pengaruh terhadap generasi muda. Pertamanya ialah semangat patriotisme dipupuk sejak kecil lagi, dan lainnya ialah meneruskan proses penyemarakan semangat ini kepada generasi lain. Kesan pelaksanaan konsep Malaysia Prihatin adalah kebajikan rakyat terjamin hasil daripada keprihatinan kerajaan.
Menjaga kebajikan rakyat merupakan aspek penting yang perlu dijaga oleh kerajaan sesebuah negara. Malaysia tidak terkecuali dalam isu ini, lebih-lebih lagi semasa dunia dilanda wabak COVID-19. Asal pengenalan konsep Malaysia Prihatin ini telah menjadi salah satu cara Malaysia menjaga kebajikan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat melalui adanya pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat atau lebih dikenali sebagai Prihatin. Kerajaan telah menyalurkan bantuan-bantuan kepada golongan-golongan yang terjejas seperti golongan P40, B40, M40 dan juga sektor-sektor ekonomi yang terjejas. Pakej Prihatin ini, rakyat dapat meneruskan hidup mereka semasa saat-saat genting ini. Selamat petang saya ucapkan. Saya Kau Jian dari Perak. Tahun inilah tahun pertama saya bagi kursus ijazah sarjana modal pengurusan perniagaan antarabangsa dengan keputusan UM Sindok Kedah sebagai ahli kumpulan 10 bagi kursus kenegaraan Malaysia SADN 1033. Inilah rekaman video bagi tujuan refleksi saya terhadap topik tugasan kita Malaysia Prihatin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Awalia Mansur yang banyak membantu kami dalam menjalankan tugasan ini. Pada hari ini, kita dapat menjalankan aktiviti kehidupan dengan selesa adalah disebabkan oleh generasi zaman dahulu yang hendak membangunkan negara. Banyak perkara yang telah dilakukan seperti penerimaan dan penubuhan jabatan menjamin kebajikan rakyat. Hal ini telah membantu penduduk untuk merintangi cabaran mereka. Oleh itu, kita sepatutnya terus untuk mengamalkan sikap Malaysia Prihatin dalam kehidupan kita. #kita saling menolong dan terima kasih Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Wan Arif Nur Rahman Biwan Ghazali, pelajar tahun pertama Ijazah Sarjana Muda Hal Ehwal Antarabangsa UUM Sintok Kedah. Selaku salah satu ahli kumpulan 10 bagi kursus kenegaraan Malaysia SADN 1033. Ini adalah video refleksi saya bagi tugasan berkumpulan ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Awaliah binti Mansur kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada kami dalam menghasilkan tugasan ini. Pertama sekali saya ingin meluahkan perasaan bangga saya melihat rakyat Malaysia tanpa mengira bahasa, kaum maupun agama yang saling berganding bahu dalam menentang dan menghadapi ancaman COVID-19 ini. Selain itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para frontliner kerana telah menjadi hero kami dan pejuang kami dalam menentang wabak COVID-19 ini. Jasa anda semua akan sentiasa dikenang. #kita mesti benang dan terima kasih Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Iskandar Juzukan Naim bin Abdul Aziz dari kumpulan 10. Ini merupakan refleksi saya bagi SADN 1033 Kenegaraan Malaysia. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya menjayakan kursus ini. Khususnya saya juga berbangga kerana perpaduan yang telah kita kecapi masih dapat digagalkan walaupun pada era pandemik ini. Semoga perpaduan ini dapat terus digagalkan untuk selamanya kerana kita jaga kita. Ini adalah refleksi daripada saya. Saya amat berterima kasih kepada doktor dan ahli kumpulan saya kerana kita telah berjaya melaksanakan tugasan ini dengan sempurna. Namun terdapat sedikit masalah yang kita hadapi seperti bahan rujukan. Kerana kita pun pelajar dari semester 1. Oleh itu, bahan rujukan kita perlulah berhati-hati semasa mengambil, seperti tidak boleh mengambil daripada Wikipedia atau Blogspot. Selain itu, unsur pelajar juga perlu berhati-hati kerana universiti telah menetapkan bahawa peratusan pelajar itu tidak boleh melebihi daripada 20%. Pengajaran yang saya pelajari daripada tugasan ini adalah kita perlulah terapkan konsep Malaysia Prihatin dalam hati kita dan kita perlulah bangga sebagai rakyat Malaysia. Kita perlulah bersatu padu tidak kira kerajaan atau rakyat untuk menewaskan pandemik COVID-19 yang membawa kesengsaraan kepada negara kita. Saya Siti Nurdiana binti Adnan. Saya akan menyatakan refleksi saya tentang kajian saya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya kerana banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya dan rakan saya. Pengalaman berinteraksi dengan rakan-rakan dan pensyarah telah berjaya meningkatkan keyakinan dan kemahiran komunikasi saya. Hubungan silaturahim antara kami, ahli kumpulan juga semakin erat dan sikap toleransi terselah dalam proses menyiapkan tugasan ini. Tema Malaysia Prihatin telah berjaya menyemarakkan semangat patriotik dalam diri saya sendiri. Perpaduan amat terselah lebih-lebih lagi keadaan negara yang dilanda musibah COVID-19 ini. Ramai orang, seluruh rakyat Malaysia termasuk saya, mula menzahirkan perasaan empati dan menzahirkan keprihatinan dan beri bantuan kepada yang memerlukan seperti bantuan kewangan dan bantuan bekalan makanan. Kesungguhan para barisan hadapan yang betul lumus memerangi wabak ini telah berjaya mempengaruhi saya untuk sama-sama melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Diharapkan pada masa hadapan saya akan menjadi rakyat Malaysia yang berguna pada masa hadapan. Secara kesimpulannya, setelah menjalani kajian ini, saya dan ahli kumpulan saya merumuskan bahawa kajian ini telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada kita semua untuk menjadi seorang rakyat Malaysia yang cinta akan negara tanpa berbelah bahagi. Oleh itu, semua pihak haruslah mengadakan lebih banyak program untuk menarik perhatian orang awam terutamanya golongan muda. Konsep ini bukan sahaja diterapkan dalam hati
Malah kita haruslah bertindak melakukan pelbagai alternatif agar konsep ini dapat dipraktikkan dalam masyarakat ini. Sekian daripada kumpulan kita. Sekian, terima kasih.